Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 20 September 2023 bersama saya Syairul Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berlepas ke New York, Amerika Syarikat malam tadi untuk menghadiri Perhimpunan Agung PBB UNGA. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau bersama isteri dan delegasi Malaysia memulakan perjalanan ke New York bagi menyertai UNGA ke-78. Dalam perhimpunan bersama pimpinan dunia ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara lain akan berkongsikan usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim bagi mencapai agenda 2030. Selain itu, hala 7 negara di bawah kerangka Malaysia Madani serta beberapa isu global lain, beliau turut memohon rakyat mendoakan misi delegasi Malaysia berjalan lancar. Ini adalah unggah pertama Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri sejak mengangkat sumpah pada 24 November tahun lalu. Membawa konsep Malaysia Madani ke pentas Perhimpunan Agung PBB UNGA ke-78, penampilan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka memperjelas kerangka Madani di samping berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan mengambil tindakan ke arah mencapai agenda 2030 selari tema UNGA tahun ini. Laporan Nurianti Nordin dari New York, Amerika Syarikat. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Perdana Menteri turut akan memberi pandangan berhubung isu-isu global dan peranan yang perlu dimainkan masyarakat antarabangsa dalam menangani pelbagai cabaran bersama. The Madani framework, this is very important for us to let the world know as well what it is all about, the framework analysis. Kenyataan negara dijadual disampaikan Perdana Menteri pukul 10 pagi waktu tempatan Jumaat ini bersamaan pukul 10 malam waktu Malaysia. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa kepimpinan dunia, antaranya Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin. Juga mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Iraq, Iran dan Sri Lanka. Mereka yang kita temui nyatakan hasrat mereka untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama. Yang keduanya, untuk mendengar ucapan daripada beliau selaku seorang yang sudah lama berada dalam dunia politik dan juga dunia antarabangsa. Dan dalam perbincangan-perbincangan itu, mereka menghargai pandangan Malaysia dan untuk kita mara ke hadapan. Perdana Menteri juga akan menyertai perbincangan meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan sesi libat urus bersama Invest Malaysia New York. Jumaat ini, Datuk Seri Anwar dijemput menyampaikan khutbah Jumaat di Islamic Cultural Center New York. Beliau merupakan pemimpin negara luar pertama diberikan penghormatan besar ini. Keutamaan pembangunan ekonomi negara turut mengambil tempat dalam lawatan kerja Perdana Menteri ke New York ini dengan memasukkan sekali program dan mesyuarat khas bersama usahawan dan pelabur baharu yang berpotensi dari Amerika Syarikat. Juga sesi perbincangan mengenai hubungan Malaysia-Amerika Syarikat, kesan persaingan Amerika Syarikat China terhadap Malaysia dan kepentingan diplomasi Malaysia di Asia Tenggara melalui sesi perbincangan bersama ahli-ahli CFR. Nurianti Nordin, RTM, New York. Dalam pada itu, lebih 150 pemimpin dunia berkumpul di New York dengan bermulanya UNGA ke-78 tanpa 4 pemimpin daripada 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB. Pada tahun ini, UNGA yang merupakan badan pembuat dasar PBB sekali lagi menumpukan isu seperti krisis makanan global, kenaikan harga makanan, pemanasan global dan konflik Ukraine-Rusia. Dalam mengekalkan tradisi yang berdekad-dekad lamanya, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva adalah pemimpin pertama yang mengeluarkan kenyataan negara pada sesi debat umum, diikuti Presiden Amerika Syarikat Joe Biden selaku negara tuan rumah. Institusi diraja wajib dipertahan ketika menggulung perbahasan kajian separuh penggal RM ke-12. Perdana Menteri menegaskan sebarang isu berkait 3R khususnya menyentuh kedudukan raja-raja mesti diambil tindakan tegas. Ini perlu untuk berlaku adil kepada raja-raja. 3R ini kalau soal menentang Perdana Menteri atau kerajaan, saya tak mau gunakan. Saya beritahu betul ada undang-undang, tapi sebelum kita pindah, saya tidak mau ini digunakan. Tetapi bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja
supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada raja-raja. Dia tak boleh jawab di parlimen. Dia tak boleh jawab dalam media, dalam perbahasan biasa. Oleh demikian, institusi raja dalam perlembagaan itu jelas. Tapi kalau menyentuh raja-raja, itu terserah kepada raja-raja yang telah juga memaklumkan kepada Peguam Negara, memaklum kepada polis, melaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik, dan kenyataan terbuka telah pun dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga Sultan Selangor selaku pengurusi MKI. Baik, masih mengenai isu 3R, penganalisis politik Profesor Dr. Dr. Siva Murugan Pandian berkata kedudukan Raja-Raja Melayu mainkan peranan yang cukup besar bagi memastikan perkara yang sudah dipersetujui dipertahankan. Ia termasuk isu yang berkaitan dengan agama, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan Bumiputera dan kedudukan raja. Perang siapa yang menghina, mengaib dan juga melahirkan kebencian kepada institusi seperti ini wajar diheret kepada pendakwaan serta-merta supaya ianya tidak berulang dan juga tidak memberikan gambaran ataupun isyarat yang salah kepada masyarakat. Sementara itu, menurut Pensyarakanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Melaka, Syafiza Abdul Wahab, peranan mempertahankan institusi diraja merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia yang merupakan lambang kedaulatan sesebuah negara. Kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu sentiasa menghormati dan terus mempertahankan kedaulatan institusi raja berperlembagaan, dan dalam masa yang sama kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta keistimewaan orang Melayu serta kepentingan kaum-kaum lain seperti di Sabah dan Sarawak dan juga kaum-kaum lain di Semenanjung yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan perlu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Oleh itu, saya merasakan bahawa rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mesti menghormati dan mempertahankan kedudukan institusi beraja. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak campur tangan dalam keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata beliau meminta penjelasan bekas Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan jika boleh memohon Tan Sri Idrus menangguhkan keputusan tersebut. Akhirnya keputusannya Peguam Negara. Betul, saya bila disegah secara biadab, saya jawab. Dan saya kata memang betul. Putrajaya tahu ini pentadbiran dulu dan Peguam Negara yang lama. Sebab tu dia tak tahan nak dengar penjelasan. Sudah, Yang Pertua, kerana mereka biasa dengan sistem itu, mereka ingat saya teruskan dengan sistem itu. Bagi saya peluang. Ya. Sebab itu saya jawab dengan Yang Amat Berhormat, keputusannya Peguam Negara. Discretion dia. Tapi mengapa buat tuduhan melulu dan kurang sopan menyerang Perdana Menteri dan menganggap saya campur tangan? Apa bukti saya campur tangan? Ya. Peguam Negara itu Peguam Negara yang dipilih oleh Ketua Yang Berhormat. Dan saya tidak tukar Ketua Peguam Negara itu. Saya lepas itu dituduh bincang. Saya bukan bincang, saya tanya. Apakah alasan kuat untuk berikan DNA? Kemudian SPRM buat keputusan mengatakan siasatan diteruskan dan kalau ada bukti tambahan akan teruskan pendakwaan. Jadi saya diminta sekarang seolah-olah mesti arah Peguam Negara. Kalau saya arah Peguam Negara dakwa TPM 1, saya jadi hero. Baik, sementara itu penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata pihak pembangkang perlu faham bahawa situasi dialami ketika mereka memerintah negara tidak sama seperti situasi sekarang. Dalam konteks ini, pihak menyiasat ialah SPRM, pihak berkuasa ataupun polis, mana tugas mendakwa ialah pihak pejabat pendakwa raya dari pejabat Peguam Negara. Manakala yang membuat keputusan ataupun menghakimi ialah pihak hakim. Jadi
sesuai dengan pemisahan tersebut, pemisahan itu, Putrajaya tidak akan campur tangan seperti apa yang mungkin pernah berlaku sebelum-sebelum oleh kerajaan terdahulu mengenai keputusan mahkamah. Atau Perdana Menteri tidak akan campur tangan yang sudah dimuktamadkan oleh pihak kehakiman. Jadi kita lihat Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan tidak akan membuat dasar campur tangan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Kolaborasi bersepadu antara KPDN dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan diperkasa bagi mengatasi isu kekurangan bekalan beras dalam negara. Juruterus Pemangku Menteri KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya akan mencadangkan peluasan bidang kuasa kepada penguatkuasa KPDN untuk membantu KPKM pada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, NAKOL. Pendekatan merentasi semua peringkat. Dan bila kita sebut whole of nation approach itu, tidak boleh lari, ia berbalik kepada antara komponen kerjasama dan peranan agensi-agensi kerajaan. Jadi saya fikir across the board, Kementerian Pertanian boleh bekerjasama dengan KPDN dengan lebih rapat untuk melalui akta sedia ada itu, dengan adanya extension of authority itu, kita dapat membantu. Komitmen kita adalah untuk membantu Kementerian Pertanian demi kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan bekalan barangan keperluan harian di 2 pasaraya di Selayang. Polis masih mengesan suspek dan sebuah kereta yang terlibat dalam kejadian tembak melibatkan seorang lelaki maut di Jalan Hutan Kuin Machang Ahad lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata nombor pendaftaran kereta yang dinaiki suspek belum dikenal pasti berikutan tiada kamera litar tertutup di lokasi kejadian. Okey, kes itu masih dalam siasatan dan kita masih lagi cuba mengesan dikatakan 5 orang sebenarnya. Kalau mengikut kepada maklumat, jadi kita akan kesan. Kerana kalau kita tengok, nak tahu motif ni, saya tengok dari segi rekod jenayah, yang mati ni, yang meninggal, yang dimangsa ini, ada mempunyai rekod jenayah yang banyak. Dan juga rekod mengenai drug. Ada 12 rekod kata sahabat saya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif kejadian masih belum dikenal pasti. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil untuk membantu siasatan polis. KPDN Perak merampas 13,000 liter minyak diesel bersubsidi menerusi Optiris 2.0 di Jalan Degung Kampar semalam. Pengarahnya Datuk Kamaluddin Ismail berkata, 2 lelaki berusia 25 dan 32 tahun turut ditahan untuk siasatan. Serbuan itu hasil maklumat resikan selama 2 minggu terhadap 2 lori tangki yang disyaki melakukan aktiviti jual beli diesel. Pemandu lori gagal mengemukakan lesen runcit barang kawalan berjadual CSA atau permit barang kawalan berjadual minyak diesel. Nilai keseluruhan rampasan termasuk 2 lori tangki yang disita lebih RM420,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Pendatang asing tanpa izin parti berasal dari India dan Pakistan yang menggunakan Sungai Golok sebagai laluan masuk dipercayai bertujuan bagi mencari pekerjaan secara haram di negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen, Datuk Roslin Jusoh berkata, ia selepas siasatan dilakukan terhadap parti terbabit. Beliau menambah walaupun menggunakan dokumen perjalanan yang sah untuk memasuki Thailand, mereka tidak mempunyai visa kebenaran untuk masuk ke Malaysia. Untuk masuk ke Malaysia, mereka perlu ada visa. Visa untuk datang ke Malaysia. Dan tujuan mereka, apabila mereka cuba masuk melalui jalan yang sah, mereka perlu ada sebab yang sah untuk mereka berada di Malaysia. Walaupun untuk melancong, kita akan buat temuduga, kita akan buat beberapa proses. Apa tujuan dia mereka berada di Malaysia. Dan kesannya, warga India dan warga Pakistan antara yang teramai kita keluarkan notis penolakan ataupun NTL.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau sempadan Malaysia-Thailand di Pekalan Kubur. Imigresen dengan kerjasama PDRM akan memperketat kawalan di sempadan bagi mengekang kegiatan berkenaan selain laluan Pekalan Haram, Sungai Golok. Imigresen tidak menolak kemungkinan laluan laut juga berpotensi untuk kemasukan parti. Seramai 43,260 pemohon rumah mampu milik di Pulau Pinang diminta mengemas kini maklumat peribadi supaya proses penawaran rumah dapat dijalankan. Setakat ini hanya 7,686 pemohon rumah mampu milik telah berjaya mengemas kini maklumat dan dikategorikan sebagai pemohon aktif daripada 43,260 permohonan. Jelas Exco Negeri, Datuk Seri Sundarajo. Proses tersebut boleh membantutkan tawaran rumah mampu milik di Pulau Pinang. Jika yang memohon hari itu, yang 40 lebih ribu itu, tidak datang ke hadapan untuk kemaskini, kami anggap mungkin dia tak minat lagi lah. Tetapi namanya sentiasa dalam sistem. Cuma kita harap kalau 40 lebih ribu orang tu masih minat, tolonglah datang kemaskini balik. Supaya kami dapat list yang terbaru sekali, supaya kami tak buat tawaran kepada 40,000 orang tu dan ditenang balik. Datuk Seri Sundaraju turut mengesahkan dan menjegaskan supaya sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai Housing Performance Committee HOPE akan menyantuni golongan yang memerlukan bantuan dalam proses permohonan mahupun aspek mengemaskini permohonan rumah mampu milik. Pengarah urusan kumpulan WTC KL, Datuk Seri Dr. Irmohizam Ibrahim diangkat sebagai rakyat Malaysia pertama menjadi ahli Lembaga Pengarah World Trade Centers Association WTCA. Dalam satu kenyataan, WTC KL berkata Datuk Seri Dr. Irmohizam merupakan rakyat Malaysia pertama yang menjadi pengerusi persidangan dan pameran Majlis Anggota Penasihat MAC WTCA. Rangkaian WTCA mempunyai lebih daripada 340 anggota daripada 90 buah negara di seluruh dunia. Pelantikannya mencerminkan sumbangan dan kepimpinan luar biasa beliau dalam industri acara perniagaan di peringkat global. Perkhidmatan Tip of Credit CTOS menyasarkan 3.3 juta pengguna akan mendaftar dengan platform itu pada akhir tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Eric Hamburger, yakin pertambahan yang signifikan akan berlaku memandangkan peningkatan yang positif sejak penubuhan organisasi tersebut. Setakat ini, syarikat itu mempunyai kira-kira 3 juta pengguna aktif bagi menyemak skor dan kelayakan kredit serta pengurusan kewangan mereka. I think the most important part is our financial education. We're committed as a company to help both consumers and lenders to have access to better credit. So connecting these two communities is our purpose. We believe that as people engage and get access to credit, their lives are improved, and as a society and as a country, we all progress. Dengan adanya kesedaran terhadap kepentingan pendidikan kewangan, status kredit akan lebih terjamin. Eric Hamburger berkata demikian selepas pemeteraian MOU di antara CTOS dengan Kekal Impian Sendirian Berhad. 6 minit tanpa henti, 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Pasukan Pertugas Khas Reformasi Sektor Awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain.
tempoh kelulusan PAS expatriate telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Beralih ke sukan, Liga Juara-Juara Asia ACL 2023-2024, Johor Darul Takzim JDT gagal raih mata dalam aksi pembukaan kempen kumpulan 1 apabila tewas tipis 0-1 kepada Kawasaki Frontale di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Sepakan gunting penyerang Marcinho pada penghujung babak pertama sudah cukup mengecewakan tuan rumah. Penyerang berusia 28 tahun dari Brazil itu memecah kebuntuan selepas memanfaatkan tandukan Tatsuki Seko selepas kedua-dua pasukan berhempas pulas mencari gol pembukaan. Pada babak kedua pula menyaksikan Marcinho hampir menambah gol peribadinya pada minit ke-47 selepas mendapat umpanan cantik ke dalam kotak penalti, namun tolakannya sedikit tersasar. Skuad kendalian Esteban Solari cuba bangkit mencari gol penyamaan, namun percubaan yang dilakukan Harimau Selatan tidak berjaya memecah kekebalan kubu pertahanan juara 4 kali Liga Jepun itu. JDT mendapat peluang keemasan di penghujung aksi, namun sepakan tonggak tengah dari Spanyol Juan Muniz Galio sedikit tersasar melewati palang gol. Selepas ini JDT akan bertandang ke Stadium Patum Thani menentang BG Patum United pada 3 Oktober. Gabungan pemain terbaik dunia bakal menjadi sandaran skuad e-sukan Dota 2 negara bagi meraih pingat di Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2022. Kontingen e-sukan antara 13 sukan yang disasarkan untuk meraih 27 pingat pada Tamasya berkenaan. Penolong pengurus kontingen e-sukan negara Kelvin Pang Chin Kuan berkata, kehadiran jurulatih Chai Yifang mampu menjadi kunci kejayaan kontingennya. Kami sangat bersyukur that so far until now tak ada sebarang masalah besar, because thanks to the team that is also kita ada Coach Mushi, also with our Dota coordinator Mr. Fernando, that they have been doing a very good job dalam to make sure that yes, memang that everyone's from different team, from different Malaysians, but residing in different countries, but with the help of Mushi and Fernando, I think they have done a very good job in making the whole process easy lah. Skuad Dota 2 negara dibarisi 6 pemain dengan beberapa pemain seperti Chan Kok Hong, Cheng Jin Xiang dan Yap Jan Wei pernah bermain di kejohanan tertinggi Dota 2 antarabangsa. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Tikad Perpaduan Penuhi Harapan.